الحمد لله القائل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Barakah di sepertiga malam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pesanan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar pembuka khutbah. Ia adalah peringatan hidup yang membangkitkan jiwa. Kerana tanpa takwa, perhimpunan kita pada hari Jumaat hanyalah rutin. Tetapi dengan adanya takwa, ia menjadi ibadah yang bernilai dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita gambaran mengenai hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka yang mengambil sedikit daripada waktu malam untuk tidur dan beristighfar memohon keampunan pada penghujung malam, seperti mana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 17 hingga 18 yang bermaksud mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja waktu malam mereka untuk tidur. Pada akhir malam sebelum fajar pula mereka selalu beristighfar kepada Allah, memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bukan sekadar cerita tentang orang dulu-dulu, tetapi ia adalah jemputan untuk saya dan tuan-tuan para jemaah sekalian, supaya kita dapat menghidupkan saat paling bernilai di sepertiga akhir malam, iaitu waktu yang paling hampir kepada Allah Subhanahu wa taala dan waktu berdoa yang paling mustajab. Hadirin jemaah yang dimuliakan, malam memang diciptakan Allah sebagai waktu untuk kita berehat, untuk kita mengumpul semula tenaga setelah seharian bekerja, dan itu adalah fitrah. Namun cara manusia menguruskan malam mereka sangat berbeza. Ada yang menjadikan seluruh malam sebagai ruang untuk berehat, untuk tidur daripada awal sehingga akhir. Tetapi ada juga golongan yang Allah Subhanahu wa taala puji, iaitu mereka yang hanya mengambil sedikit daripada malamnya untuk tidur dan mengorbankan selebihnya untuk sujud, untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa a'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kita Allah yang maha berkat lagi maha tinggi, turun rahmat Allah pada setiap malam ke langit dunia ketika tinggal 1/3 akhir malam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku lalu aku perkenankan baginya?
siapakah yang meminta kepadaku lalu aku berikannya, dan siapakah yang mohon keampunan kepadaku lalu aku mengampunkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muslimin yang berbahagia, inilah satu tawaran yang tidak pernah ditutup. Ia datang bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, tetapi datangnya setiap malam, sehinggalah saat bumi ini akan menemui kehancuran. Berapa untungnya hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih dan berikan taufik untuk bangun meninggalkan tempat tidur, lalu pergi bersuci, berwuduk, berdiri di hadapan dalam qiyamul lail, berdoa dan bermunajat memohon kebaikan dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya iman itu bukan sekadar rasa atau angan-angan. Firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Kamukah yang lebih baik, atau adakah orang yang taat beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri kerana takut akan azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah kepadanya, wahai Muhammad, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal sempurna yang dapat menerima pengajaran dan peringatan. Hadirin yang dirahmati Allah, manusia secara fitrahnya suka dipandang baik oleh manusia yang lain, suka dipuji, suka dihargai dan diterima. Tetapi alangkah lebih manisnya jika Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menilai kita sebagai hamba yang baik. Oleh itu marilah kita meneladani amalan orang-orang soleh dengan melazimi qiyamul lail. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bermaksud, hendaklah kamu melakukan qiyamul lail kerana sesungguhnya ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu, dan ia merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kamu, penghapus bagi dosa-dosa dan pencegah daripada melakukan kejahatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berdasarkan hadis ini, jelas bahawa menghidupkan malam dengan salat, dengan zikir dan munajat adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, antara ucapan awal baginda ialah seruan untuk menghidupkan malam. Soalannya, mengapa itu merupakan seruan awal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana ibadah malam dilakukan dalam suasana yang hening, dalam keadaan tiada gangguan, tiada perasaan riak, tiada perhatian manusia. Dan itulah saat Allah Subhanahu wa ta'ala paling hampir dengan hambanya, dan itulah saat doa paling mudah menembusi langit ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hadiah yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang terjaga di waktu malam walaupun hanya seketika. Dan sesiapa yang bangun menyebut nama Allah, kemudian memohon keampunan dan memanjatkan apa jua hajatnya kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan penerimaan kepada hajatnya itu. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai mengakhiri khutbah pada kali ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian. Pertama, umat Islam hendaklah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui amalan zahir seperti berqiyamul lail pada sepertiga akhir malam. Ini kerana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada waktu tersebut untuk memakbulkan segala permintaan dan mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya. Kedua, umat Islam hendaklah meneladani orang-orang soleh yang menjadikan qiyamul lail sebagai amalan harian
untuk membersihkan dosa dan menjauhkan diri daripada maksiat. Ketiga, umat Islam mestilah mempunyai semangat dan keazaman yang tinggi untuk bangkit beribadah pada sepertiga akhir malam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menjauhkan diri mereka daripada tempat tidur kerana sedikit sangat tidur, kerana menunaikan salat tahajud dan amalan soleh. Mereka berdoa kepada Tuhan dengan merasa takut akan kemurkaannya dan ingin memperoleh keredaannya, dan mereka membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surah As-Sajdah ayat 16. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلمان سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور Tengku Amir Syah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Syah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dal jalali wal ikram. Allahumma atin umrahuma muslihaini lil muwazzafina wal ra'ayati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kukuhkanlah akidah umat Islam berdasarkan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan syirik dan khurafat. Lindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami.
Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah umat Islam dan Masjidil Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.